warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar saudara sekalian? Sekali lagi kita bertemu dan bertamu di teratak halaqah Akar Tradisi Ilmu. Dan malam ini kami bersiaran secara langsung dari Studio C Seri Pentas. Dan seperti yang telah diwar-warkan sebelum ini, malam ini kami akan membicarakan tentang persoalan sejambak bunga cinta. Ini berarti malam ini kita ingin membicarakan tentang soal cinta. Ada apa dengan cinta? Pada cinta ada seluruh apa-apanya. Justru itu kerana cinta, ramai yang begitu menanti kedatangan 14 Februari yang berdasar perkiraan saya hanya tinggal 5 hari 1 jam 57 minit dikira dan dihitung oleh setiap yang ingin menyambut Valentine's Day. Bagi setengah masyarakat kita, hari tersebut sangat dinantikan. Bahkan bukan sekadar 14 Februari, bermula daripada semalam 7 Februari sendiri telah diadakan banyak acara. Antaranya 7 Februari diadakan Rose Day, Hari Bunga Mawar. Hari ini 8 Februari diadakan Propose Day, Hari Melamar Kekasih. 9 Februari diadakan Chocolate Day, Hari Memberi Coklat. 10 Februari diadakan Teddy Day, Hari Memberi Hadiah Patung Anak Beruang. 11 Februari diadakan Promise Day, Hari untuk mengikat janji. 12 Februari diadakan Hug Day, Hari memeluk pasangan kekasih. 13 Februari diadakan Kiss Day, Hari mencium pasangan kekasih. Dan kemuncaknya 14 Februari, Valentine's Day. Yang mana ini yang kita ingin bincangkan pada malam ini. Kerana tahun lalu, dalam masyarakat kita telah ada pun kempen menganjurkan pada 14 Februari tahun lalu, kempen No Panties Promotion, iaitu 14 Februari Hari Tanpa Seluar Dalam. Ini sudah melampau di kalangan masyarakat kita. Justru kita tidak mahu perkara ini begitu mudah berluasa dalam masyarakat kita. Pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang jauh daripada perkara yang sepatutnya kita lakukan. Soalnya tentang kewajaran Valentine, sejarah ini ramai yang masih belum diberikan pendedahan tentang persoalan ini, tentang rahsia di sebalik Valentine. Namun seperti biasa, sebelum kita menjelajah ke relung masa melihat sejarah Saint Valentine itu sendiri, seperti biasa, apa kata kita hayati terlebih dahulu pesanan Allah menerusi wahyunya pada malam ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Amat benarlah firman Allah itu. Surah Al-Baqarah ayat 195. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu sebentar tadi, petikan dari surah Al-Baqarah ayat 195. Seperti biasa, halaqah telah pun mengundang ke teratak kita pada malam ini seorang tokoh penceramah muda, pendakwah muda yang begitu terkenal sekali pada hari ini. Saya perkenalkan yang bahagia Tuan Syed Nur Hisham, Tuan Padang Al-Aidrus. Ahlan wa sahlan. Apa khabar Ustaz?
khabar sesemua sikit. Syafakallah. Silap makan belacan malam. Ya, sudah nampak Azhar begitu tersumbat sedikit ya. InsyaAllah demi Rasulullah kita Masya-Allah. teruskan dakwah insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan syafakallah. Baik, Ustaz, tadi kita di permulaan rancangan kita telah pun memaparkan petikan wahyu dari surah Al-Baqarah 195. Kita cuba nak kaitkan ayat itu dengan satu fenomena yang akan melanda anak-anak muda kita lebih kurang dalam 6 hari daripada sekarang. Ya. Bang Geli, sebelum kita pergi, ulasan tentang ayat sebentar tadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Ustaz Badli Shah, Tuan Haji Mak Nur Sulaiman, penerbit Halaqah dan the gang. Seterusnya penonton-penonton di rumah yang dirahmati Allah sekalian. Memilih untuk berada dalam majlis ilmu, untuk buka channel majlis ilmu, sebenarnya mengundang rahmat ke dalam rumah masing-masing, insya-Allah, bagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca tadi, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ayat ini dijadikan asas oleh para ulama. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu kepada kehancuran, kebinasaan. Jangan campak, jangan baling diri kamu, jangan lontar diri kamu sendiri. Kalau orang Terengganu banyak lagi, pelekong, petong, kelong, kadang-kadang orang Terengganu sebut terus kan. So, wala tulqu, jangan kamu jerumuskan diri kamu kepada lembah kehancuran, kebinasaan. Ini menjadi asas oleh para ulama. Apa saja makanan, apa saja perbuatan yang membawa kepada kehancuran, hukumnya haram. Makanan ke, perbuatan ke. Ulama yang sebut haramnya rokok, antaranya berdasarkan ayat ini. Jangan lontar diri kamu kepada kemusnahan. Ulama yang mengharamkan makan dadah, overdose. Dadah kalau cukup dos jadi ubat. Kalau overdose itu ulama mengharamkan berdasarkan ayat ni. Jangan lontar diri kamu kebinasaan. Bahkan ada ulama yang menyebut memandu terlalu laju. 220 km sejam. Kalau berlanggar mati, ulama sebut bahawa ini berdasarkan ayat ini hukumnya bunuh diri. Ustaz Bak baru kereta laju Ustaz. Ustaz Bak tak laju sangat, 140 150 je kan Ustaz. So, jadi ayat ini menjadi asas. Di antara melontar menjerumuskan diri kepada kehancuran ialah terpengaruh dengan budaya Yahudi dan Nasrani. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 120. Untuk di rumah catat ni, Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan tarda, tidak akan sekali-kali Yahudi dan Nasrani ni redha pada kita sehinggalah kita ikut budaya, ikut agama, ikut pegangan mereka. Lan tarda, lan min adawatin nasbi, masuk dalam fi'il mudhari'. Masuk dalam present tense, memberi makna lil hal wal mustaqbal. Present tense dan juga future. Walan, never. Yahudi tak akan redha pada kita selagi mana kita tak ikut perangai dan budaya mereka. Bahkan dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum hatta law dakharu juhra dabbin shibran bi shibrin, ataupun sebelum tadi riwayat kata shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Hadis itu Rasulullah sebut kamu semua pasti akan ikut perangai Yahudi dan Nasrani, sehinggalah daripada sejengkal demi sejengkal ikut satu hasta, sehinggalah kalau dia orang masuk dalam lubang biawak pun nescaya kamu akan ikut juga. Ini Rasulullah sebut will surely, lam taukid, nun taukid dalam fi'il mudhari' memberi makna you will surely, kamu akan ikut perangai Yahudi dan Nasrani. Walaupun sejengkal demi sejengkal. Al-Imam Nawawi menyatakan bahawa al-muwafaqah fil mukhalafat wal ma'asi la fil kufri. Maknanya Rasulullah kata umat akan ikut Yahudi Nasrani bukan masuk Yahudi Nasrani, tetapi masuk mengikut mereka dengan maksiat-maksiat yang dilakukan. Tahun lepas saya pernah terlibat dalam satu program dengan puasa Jawi Kuala Lumpur. Kita pergi serbu di hotel-hotel bajet. Kita pergi jumpa anak-anak muda, pasangan-pasangan yang berkasih dalam hotel. Ada satu pasangan tu, dia kata, "Cik, kami nak kahwin 3 bulan lagi, ni tunang saya." Mana boleh? Tunang bukan suami, mana boleh test drive macam tu kan Ustaz? Nak test drive. The no panties day tu. The no panties day. Inilah maksud terpengaruh dengan budaya Yahudi dan Nasrani. Mereka telah
menodai sejambak bunga cinta yang sebenarnya suci. Bunga cinta yang suci, yang tulus dinodai oleh budaya Hollywood, Bollywood, Greenwood, Tiger Wood, ikutlah apa semua tu dinodai. Kerana terpengaruh dengan Yahudi dan Nasrani. Ya. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, ini sedang Ustaz Tuan Syed ni tak sihat ni. Kalau sihat, wallahualam, makin panjang lagi perbincangan kita pada malam ini. Demam Valentine, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Gini, bila kita sebut Valentine, ada orang tahu. Saya kira anak-anak muda ramai yang tahu sejarah sikit-sikit. Ya. Pada yang lain-lain ni, barangkali tak berapa jelas tentang sejarah Valentine. Saya fikir dengan mengenali sejarah, mungkin orang akan jaga jarak juga untuk melakukan perkara ni. Silakan. Pernah ada seorang pelajar universiti bertudung pakai yang bagus tutup aurat. Hari 14 Februari dia bawa bunga ros. Dia pakai baju pink, dia bagi kat kawan dia. Kawan dia tanya, kenapa dia bagi ni? Ni Valentine. Ditanya pada dia apa makna Valentine, dia kata love, al-hub, cinta. Sedangkan sebenarnya itu pemahaman yang silap. Valentine bukan bermakna cinta. Menurut sejarah, ada banyak version, banyak versi, banyak riwayat lah berkenaan dengan sejarah Valentine ni. Ada beberapa riwayat yang cerita sebab dalam agama Kristian mereka tidak ada disiplin macam kita ada dalam mustalah hadis, ada disiplin. Jadi mereka ada banyak riwayat. Antaranya menyatakan bahawa Valentine adalah nama seorang paderi. Dan memang bila saya kaji, saya cek, cari rujukan, saya dapati bahawa perbezaan versi ni ada satu persamaan. Persamaannya ialah Valentine adalah sempurna nama Saint Valentino. Nama seorang paderi di zaman Rom kuno dulu. Ada riwayat pertama kata di zaman Raja Claudius II pada tahun 200 lebih Masihi dulu, Raja Rom dapati bahawa tentera yang dah kahwin agak lemah. Tentera-tentera yang belum kahwin dia lebih kuat dan komitmen. Nak cerita sebab apa tu tajuk lain lah kan. Tajuk lain lah. Yang kahwin tu. So, Raja Rom, Claudius II ni kata, kita batalkan perkahwinan. Jangan benar masyarakat Rom kahwin sebab kita terdedah dengan perang banyak. Lalu, Saint Valentino secara senyap-senyap telah mengahwinkan anak-anak muda Rom secara senyap-senyap. Maknanya dia bangkang lah. Raja kata jangan kahwin. Dia kahwinkan juga. Sehinggalah seharusnya kata Saint Valentine, kita cinta tidak boleh dihalang. Cinta mesti dilestarikan. Mesti diteruskan dengan perkahwinan, kata Saint Valentine. So kita kena kahwinkan anak-anak muda Rom ini, lalu dibuat senyap-senyap. Akhirnya Raja Rom dapat tahu, lalu ditangkap, dipenjarakan Saint Valentino kerana mengahwinkan pemuda-pemuda Rom. Lalu dijatuhkan hukuman bunuh pada 14 Februari tahun 270 Masihi. Ini satu riwayat. Riwayatin ada lagi. Riwayatin, dan kata anak-anak muda Kristian, so 14 Februari tarikh Saint Valentine ini dijatuhkan hukuman bunuh, mestilah kita sambut sebagai mengingati Saint Valentine yang berjuang demi cinta. Kita kena sambut. Dan saya boleh sebut satu lagi riwayat lah versi menyatakan bahawa Saint Valentino ni, dan ahli sejarah kata ini riwayat yang lebih kuat. Saint Valentino ni orang kedua selepas Pope di zaman Ratu Isabella memerintah Rom. Ketika itu peranan dia, Saint Valentine ni terlalu besar membantu kerajaan Rom untuk menjatuhkan kerajaan Islam Cordova di Spain. Dan paderi ini juga berperanan untuk menghapuskan sakit-baki Islam di Cordova. Lalu Ratu Isabella kata, saya nak bagi anugerah, kamu nak minta apa, mintalah. Kata Saint Valentino, saya nak minta kahwin dengan kekasih saja. Kebetulan kekasih dia dari mazhab Protestan. Saint Valentino ni orang Katolik. Raja Isabella pun Katolik. Bila Saint Valentino minta untuk kahwin dengan kekasih dia yang bermazhab Protestan, menyebabkan Ratu Isabella marah. Lalu dipenjarakan Saint Valentino dan dia mati pada 14 Februari. Dan itu dirayakan oleh orang Kristian yang menyebut bahawa ini adalah ritual agama mereka. Saya nak ambil kesempatan ini, ada dalam web, laman web Catholic Encyclopedia, dia menyebut bahawa apa versi Saint Valentine ini, kesemua mereka dianggap sebagai mati syahid. Disebut bahawa at least 3 different Saint Valentines, all of them martyrs. Martyrs ke sebut macam mana ni, tajwid tak betul tak apalah, tapi maksudnya mati syahid, martyrs. Are mentioned in the early martyrologies on the date of 14 February. Maknanya maksudnya sekurang-kurangnya terdapat 3 orang Saint Valentine yang berbeza, kesemuanya merupakan syahid. Ianya disebut sebagai golongan syahid yang terawal pada tarikh 14 Februari ini, disebut dalam web
Catholic Encyclopedia. Dan ada beberapa lagi yang sempat saya dapatkan. Ada gereja-gereja yang diberi nama gereja Roman Catholic bersempena nama Valentine. Di Philadelphia, di Illinois, dan banyak tempat lagi di New York dan sebagainya. Kesimpulannya, kepada sahabat-sahabat di luar, anak-anak muda, para ayah, kita kena tahu asal usul Valentine tidak ada kaitan dengan Islam. Ya, terima kasih Al-Fadhil Tuan Syed di atas huraian sebentar. Maknanya jelas, muslimin muslimat sekalian, persoalan sambutan Valentine ini ada berkaitan dengan agama orang lain. Sudah pasti kita sebagai muslim tidak begitu selesa untuk menyambut ataupun meraihkannya secara besar-besaran sangat. Saya kira kita akan berehat dulu seketika, beri ruang kepada panel kita untuk berehat. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kembali bersiaran. Terima kasih kepada muslimin muslimat, saudara-saudari di luar sana yang masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini, bersama dengan kita, tetamu kita yang tidak asing lagi, Yang Mulia Tuan Syed Nur Hisham, Tuan Padang Al-Aidrus. Kita bincangkan pada malam ini satu tajuk yang berkait rapat dengan satu fenomena yang akan berlaku pada minggu hadapan, iaitu sebenarnya dengan Valentine Day, iaitu tajuk Sejambak Bunga Cinta. Saya nak pergi kembali kepada tetamu kita, Ustaz. Ya. Barangkali saya fikir yang menyumbang kepada bersemaraknya budaya Valentine ini ialah orang kita sendiri, orang Islam. Saya difahamkan tak berapa lama lagi bunga ros ni akan naik harga ni minggu depan. Sekarang dah naik. Coklat pun sudah naik harga ni. Saya fikir orang kita banyak tumpang sekaki lah. Apa nasihat kita boleh berikan dari segi hukumnya, ketetapan yang kita boleh berikan, berkongsi dengan mereka malam ni? Silakan. Yang pertamanya, harus menyambut Valentine Day kepada orang Kristian. Pada orang Kristian. Ada pun pada orang Islam, kita ialah mungkin ada kata kalau ustaz ni cerita haram je lah. Tapi saya pun bukan nak cerita hukum daripada saya. Tapi pada tarikh 22 hingga 24 November 2005 yang lalu, Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia telah bermesyuarat dan membuat satu kesimpulan. Saya bacalah sebab ni Keputusan Majlis Fatwa. Amalan merayakan Valentine Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam. Ruh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya bercampur dengan maksiat yang dilarang oleh Islam. Dari segi dalil, saya cuba cek dalam ulama-ulama di Middle East, di Timur Tengah, mereka pun tulis antara dalil yang paling utama digunakan ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka adalah daripada kaum itu, dikira daripada kaum itu. Al-Imam Al-Munawi dalam Aunul Ma'bud dalam syarah Sunan Abu Daud disebut sara bisiratihim wa hadrihim wa malbasihim wa ba'd af'alihim. Mereka telah berjalan, cara pakaian dan beberapa cara perbuatan memang terdedah kepada maksiat. Bahkan Syekh Ibn Utsaimin menyebut bahawa seseorang yang memang sengaja nak sambut Valentine, kenal Valentine malam ni, dengar siapa dia Valentine, kemudian memang nak sambut. Sebab ni dia dikira sebagai pejuang cinta. Kata Syekh Ibn Utsaimin, tidak ragu-ragu untuk menyatakan bahawa orang tu kufur. Allah. Dan kalau orang yang sekadar sambut, dia tak iktikad nak sambut pada hari Valentine, maka hukumnya dosa besar. Allah. Dosa besar. Jadi sebelum kita nak ungkapan sedemikian, takut-takut kita terjerumus dalam dosa besar. You are my soul. Okay. Be my Valentine. Ucapan-ucapan yang kita import daripada budaya barat ini. Takut kita termasuk dalam perbuatan dosa besar tadi. Loving you is more than any word can say. Pandai juga Ustaz. Ustaz macam ada pengalaman je. Homework Ustaz. Buat homework. Kita check. Memang ada laman web yang memang sediakan love code, Valentine SMS, Valentine. Ini orang Kristian memang mereka menggembang-gemburkan. Ada SMS, ada mesej, ada quotation love dari Shakespeare dan sebagainya untuk memudahkan orang. Untuk memudahkan. Apapun kesimpulannya, Majlis Fatwa ini menyebut bahawa hukumnya haram dan tidak ada kaitan dengan Islam. Apatah lagi sambut Valentine ini memang confirm akan melibatkan maksiat. Memang saya pernah dengan sahabat-sahabat, kita pilih seorang masuk ke sebuah hotel.
dia buat satu function sempena Valentine Day, mesti masuk dengan girlfriend. So kita pilih seorang yang handsome lah. Dia ni handsome. Cuma kalau nak banding Ustaz Bad, dia kurang sikit lah. Kurang sikit. Kan? Dia masuk ke hotel tu. Dia tanya, mana girlfriend? Dia kata girlfriend terlambat sikit. Sejanji nak jumpa kat dalam. Jadi dia ni memang handsome lah. Kita kat luar ni kita tunggu telefon, SMS bagi kita nak tahu keadaan dalam function dalam hotel tersebut sempena Valentine tu. Jadi kawan ni SMS kat luar. Penyanyi yang sedang menyanyi datang dekat dia sebab dia meja dia kosong. Jadi dia bagi lasar kata saya baru break dengan girlfriend saya. Berputus. So sempena Valentine ni kami nak berdamai balik. Jangan ganggulah biar saya sorang-sorang. Akhirnya dia dibiarkan sorang-sorang. Dan kemuncak pada majlis menyanyi dan sebagainya dalam hotel tersebut, lucky draw. Cabutan bertuah. Pemenangnya, setiap pasangan ada 3 hadiah istimewa, dapat bermalam percuma di hotel tersebut. Allahu Akbar. Pasangan kekasih bermalam percuma di hotel buat apa? Takkan belajar tajwid. Kan? Mestilah buat perkara-perkara maksiat. Dan inilah yang para ulama menyatakan bahawa haram hukumnya. Ya, terima kasih Ustaz. Saya kira mungkin Ustaz juga bersetuju. Yang paling utama sekali ialah yang paling kita khawatir kerana sambutan 14 Februari nanti hanya sehari saja sebelum daripada sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. So pasti jangan kita rosakkan tarikh yang begitu mulia itu, suasana yang begitu mulia itu dengan sambutan yang No Panties Day itu tadi ya. Baiklah. Kita sebenarnya banyak perkara yang boleh dibincangkan di dalam halaqah berdasarkan tajuk pada malam ini, tetapi disebab kekangan masa, justru sekiranya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saya saudari di luar sana ingin berkongsi pendapat, memberikan pandangan ataupun bertukar-tukar fikiran khusus berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, Sejamak Bunga Cinta, bolehlah menyertai Facebook halaqah. Banyak perkara yang boleh kita bincangkan di situ. Alamatnya seperti yang tertera di hadapan, facebook.com/halaqah-tv9. Bolehlah bertukar-tukar fikiran atau memberi sebarang input-input baru yang mungkin tidak dapat kita bincangkan pada malam ini. Saya nak teruskan perbincangan dengan Tuan Syed. Kita berada dalam dunia kapitalisme. Semua orang nak buat duit, semua orang nak buat untung dari setiap apa saja yang berlaku. Dalam soal Valentine ini, pada pandangan Tuan Syed, pihak mana? Siapa sebenarnya yang meraih untung di sebalik sambutan ini? Sebelum saya cerita yang untung, saya nak cerita yang rugi dulu. Yang rugi adalah umat Islam, muda-mudi yang sambut. Rugi kena beli bunga mahal. Rugi beli baju pink. Rugi bayar hotel dan sebagainya. Dan bukan saja rugi duit, tetapi berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pasangan-pasangan, saya nak sebut di sini satu rahsia. Yang rahsia ni hanya untuk orang perempuan. Orang perempuan tolong jangan bagi tahu orang lelaki apa yang saya bagi tahu ni. Kan? Pasangan yang berisiko. Macam mana kita nak kenal pasangan boyfriend kita yang berisiko? Yang ni saya nak bagi tahu orang perempuan je Ustaz. Agak tak bagi tahu pada orang lelaki lah. Pasangan yang berisiko ialah pasangan yang cuba ajak perempuan untuk rengan-rengan. Itu tanda berisiko. Maknanya dia tak tulus dengan sejambak bunga cinta dia. Dia nak ambil kesempatan. Dah lah kalau keluar tu yang belanjanya girlfriend je asyik belanja. Nak beli rokok dia pun girlfriend yang bayar. Dia suka ambil kesempatan. Ini jenis pasangan yang berisiko. Dan Valentine ini memang selalunya yang rugi, yang tertipu ramai, tak mahu saya sebut, ramai di kalangan anak gadis tu prove my love. Nak buktikan cinta dia. Tapi I serahkan segala-galanya pada you. Lepas serah segala-galanya ditinggalkan begitu saja. Ini golongan yang rugi. Bahkan yang dibimbangi lagi, satu hadis riwayat Imam Muslim, satu hari Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah tunduk. Rasulullah angkat muka, Rasulullah senyum. Sahabat tanya kenapa? Rasulullah kata, turun kepadaku sekejap tadi surah Inna a'tainakal kautsar sehingga habis surah. Lalu kamu tahukah apa dia kautsar? Kata Rasulullah. Sahabat kata tak tahu. Kautsar kata Rasulullah ialah satu sungai yang penuh dengan gelas, dengan persiapan yang indah, yang aku akan layan sendiri umatku minum dari kolam kautsar, dan siapa yang minum dari kolam kautsar tidak akan dahaga selama-lamanya. Tiba-tiba ada sekelompok umatku yang datang, kata Rasulullah. Aku melihat, aku cam mereka umat aku. Tetapi tiba-tiba dihalang oleh malaikat. Kumpulan ni tak boleh minum kolam Kautsar, wahai Muhammad, kata malaikat. Rasulullah kata, kenapa? Mereka umatku, aku kenal mereka. Lalu malaikat menjawab, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak, atau kama qala.
Mereka kata, wahai Muhammad, kau tak tahu apa yang dia orang buat selepas kau meninggal dunia ini. Mereka tinggalkan ajaranmu, wahai Muhammad. Mereka amalkan ajaran-ajaran yang bukan kau ajar. Budaya inilah antaranya. Dibimbangi, kita sambut Valentine ni, hari akhirat kelak tak dapat minum dari kolam Kautsar. Inilah yang rugi sebenar-benarnya. Balik pada masalah tadi, yang untung. Yang untung, abad ke-19 dulu syarikat pos. Buat hantar kad, hantar surat. Sekarang tak berapa dah, orang tak berapa hantar kad dah. SMS lah. Telco lah. Syarikat telekomunikasi. Kerana itulah. Dan juga syarikat-syarikat yang jual kondom. Ini disebut. Antara syarikat yang untung awal Februari ini, syarikat yang jual kondom. Hotel-hotel yang menyediakan package-package untuk pasangan-pasangan. Yang saya sebut tadi, function-function yang dianjurkan. Ini yang mengaut getah naik agak kondom banyak pakai agak. Getah naik. Getah naik tu agaknya sebab kan. Orang cari kondom, masya-Allah. Getah Malaysia Ini kita bimbang. Apabila ada segolongan yang penting nak meraih keuntungan. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berniaga, yang jual bunga sekalipun, yang terlibat, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullah fi amwalil muslimin. Takutlah pada Allah di dalam nak dapatkan keuntungan. Kita boleh buat bisnes, ambil kesempatan dalam masa ini, tetapi kalau keuntungan yang tidak ada keberkatan, maka tidak ada satisfaction. Dia tokeh jual benda-benda yang berkait dengan Valentine tadi. Balik rumah bergaduh dengan isteri. Jual bunga Valentine. Balik rumah bergaduh, Taisha tengok anak-anak. Jual kek-kek Valentine dan sebagainya. Maka inilah golongan yang ambil kesempatan. Dan lebih tinggi lagi ialah Al-Yahudu wan Nasara. Yahudi dan Nasrani yang memanfaatkan, minta maaf lah saya sebut, saya duduk kat TV juga ni. Maka semua orang mesti bertanggungjawab. Kan? Bukan kita nak ambil kesempatan, keuntungan. Dalam masa yang sama, kita merosakkan masyarakat kita merosakkan generasi muda. Jadi sekadar itu saja. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Tuan Syed. Masa saya di Mesir dahulu pun ada 2-3 kedai bunga. Idul Hub. Kalau hari Valentine mereka tutup. Mereka tak nak bersubahat. Kalau sekarang macam mana kat Mesir? Masya Allah. Sekarang ni tak boleh buka terus agaknya. Ya. Baiklah saudara muslimin muslimat sekalian, kita telah pun beberapa perkara kita bincangkan, namun kita akan berehat dulu seketika. Sekembalinya nanti ada lagi beberapa perkara yang menarik menjadi nasihat-nasihat yang baik untuk kita bersama. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Bertemu kembali kita di dalam rancangan Halaqah Akar Tradisi Ilmu, membincangkan tajuk Secambak Bunga Cinta. Terima kasih kepada para penonton muslimin muslimat sekalian kerana masih lagi sudi bersama dengan kami hingga ke saat ini. Khusus jika anda adalah di kalangan anak-anak muda, tahniah diucapkan kerana masih lagi tetap bersama hingga ke waktu ini. Kita bersama-sama dengan Tuan Syed Nur Hisham membincangkan tentang persoalan perayaan asmara. Satu perkara yang saban tahun disambut sebenarnya, dan timbul suatu rasa tanggungjawab bagi pihak Halaqah Akar Tradisi Ilmu untuk memberi pahaman sebenar tentang baik buruknya sambutan ini. Ini sebab kalau Tuan Syed tengok, saya sempat melayari beberapa blog peribadi masyarakat kita. Ada yang memang bukan sekadar orang muda, orang dah kahwin pun buat dinner, candlelight dinner pada malam tu, memberikan kad. Kadang tengok muka-muka game masjid juga muka kadang-kadang tu jadi isteri orang lain tu. Dengan isteri dia. Ini pun kita khawatir sebenarnya. Saya kira boleh kita bincang juga pada malam ni, pada pandangan Al-Fadhil sendirilah. Siapa sebenarnya yang kita perlu berkasih sayang pada setiap masa? Sebab ini Valentine tentang kasih sayang. Ya. Pada perspektif Tuan Syed. Dua perkara yang ingin saya sebut. Dari aspek manusia biasa, sama ada tadilah pada isteri dia sendiri ataupun suami ataupun mak dan ayah dia, ini orang-orang yang perlu kita sayang dan cintai, bukan ikut hari-hari tertentu. Perlu disayangi isteri, perlu disayangi suami, perlu disayangi ibu dan ayah yang telah susah payah berkorban sepanjang masa. For the rest of my life ke apa? Kalau saya nyanyi sepanjang hayat ya. Kalau saya nyanyi ni, Maher Zain tutup kedai pula kan. Jadi, rest of our life, sepanjang masa ni, cinta itu kepada manusia lah. Kepada isteri ataupun suami, kepada mak ayah. Ini kasih sayang yang bukan ikut hari, tetapi sepanjang masa. Semua satu lagi saya nak ambil kesempatan. Betulan kita beberapa hari lagi, kita akan menyambut juga
Happy birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama bincanglah, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kata boleh pun dengan syarat jangan kita masa ni je kita ingat Nabi. Janganlah sampai bergarak berselawat sampai tak sembahyang Zuhur, sambut Maulud. Tapi tak apa, kita ambil kesempatan ini untuk menyedarkan masyarakat, menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang mesti kita benar-benar sentiasa cintai. Dan sekarang pada sahabat-sahabat saya di luar sana, anak-anak muda, anak-anak mudi, sebut apa Ustaz? Kita buktikan sayang kita pada Rasulullah ke ataupun sayang kita kepada Saint Valentino tadi. Tahun ni serentak, a day before lah, Valentine 14, 15 hari bulan itu pada tarikh 12 Rabiul Awal. Jadi kita sayang pada siapa ni? Dan kalau kita tengok, sejarah telah membuktikan bahawa para sahabat memang mereka bukan sebut di mulut sayang kat Nabi. Mereka buktikan pada amalan. Dan bab cinta pun ada. Kalau kita baca sejarah Khadijah, masa Khadijah jatuh hati pada Rasulullah, ada. Khadijah jatuh hati pada Rasulullah dengan penuh sopan, dengan penuh adab. Khadijah panggil wakil pergi beritahu kepada wakil Rasulullah, pada Rasulullah. So dengan penuh adab, cinta yang suci dijaga kesuciannya. Bukan Khadijah ni sebab Nabi Muhammad bekerja dia Cik Mat, saya nak kahwin dengan Cik Mat. Tak. Khadijah tak buat yang tu. Khadijah jaga adab-adab. Ini cinta yang mesti dijaga, mesti dibajai dengan kegembiraan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjadi contoh pada kita. Yang si sahabat dalam perang Uhud, apabila adanya orang Islam yang gugur syahid, seorang ibu, seorang perempuan diberitahu, wahai perempuan, suami kamu dah syahid, ayah kamu syahid, wa akhuha, dan saudara lelaki kamu dah syahid. Bila orang bagi tahu ahli keluarga dia syahid, perempuan ni tanya, Rasulullah macam mana? Bila diberitahu Rasulullah, kama turidin, bagaimana kamu nak wahai ibu? Rasulullah okey, cuma yang mati suami kamu, ayah kamu dan adik-beradik lelaki kamu. Lalu perempuan ini mengungkapkan satu, kullu musibatin ba'daka hayyin. Allah. Perempuan ini berkata, wahai Rasulullah, setiap musibah yang berlaku selepas daripadamu, maka kecil musibah itu. Dengan makna, ayah saya mati ke, suami saya mati ke, saudara saya mati, saya tak kisah. Yang penting ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dalam perang Uhud. Generasi para sahabat, mereka telah membuktikan cinta. Bahkan saya cukup tertarik kalau bab Maulidur Rasul ni selalu kita bawa. Seorang pengarang dari Amerika Syarikat, dia telah buat kajian, mengkaji tokoh-tokoh dunia yang hebat. Lalu dibuat satu buku yang meneraikan biodata tokoh-tokoh tersebut. Pengarang ni dari Amerika bernama Michael H. Hart. Dia buat buku The 100, a ranking of the most influential person in history. Dia buat buku ranking. Lalu dalam banyak-banyak adalah Albert Einstein, ada Jesus, ada Moses, ada Abraham Lincoln, macam-macam. Dan daripada 100 orang tokoh ini, kata Michael H. Hart, yang paling hebat di kalangan 100 orang tokoh ini namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tertarik apabila dia buat satu kesimpulan. My choice of Muhammad to lead the list of the most influential person in history may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only person who was supremely successful in the both religious and secular levels. Sallallahu alaihi wasallam. Tak sempat terjemah Ustaz. Yang penting tajwid betul lah tadi. Orang Malaysia pun faham insya-Allah. Jazakallah. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Syed tentang permasalahan kasih sayang. Untuk makluman kepada anak-anak muda kita, yang menjadi bapa kepada kasih sayang bukannya Saint Valentino, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah juara dalam soal kasih sayang. Banyak perkara tentang kasih sayang Rasulullah akan kita perdengarkan mulai daripada sambutan Maulid Rasul pada minggu hadapan. Saya nak kembali kepada Tuan Syed semula ya. Masalah sikap bangsa ataupun umat kita. Kita memang, orang kita dia suka mengikutlah. Kadang dia tahu ke dia tak tahu benda tu salah atau tidak. Yang penting orang buat, dia buat. Orang ramai ikut, dia pun ikut. Macam tahun lepas di Lembah Kelang saya dipahamkan dah ada sambutan Halloween. Allah. Dia dah nak macam Amerika dah. Buat Halloween, pakai pumpkin macam-macam. Soalan simple, soalan mudah.
kenapa kita ni mudah terikut? Apa lemahnya kita ni sebenarnya pada pandangan? Rasulullah ada menyebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, la takunu imma'ah. Jangan jadi orang yang imma'ah. Apa dia imma'ah? Imma'ah ni dia kata taqulun in ahsanan nas ahsantu ahsanna. Kalau orang jadi baik semua, baiklah, saya pun baik. Wa in zalamu zalamna. Kalaulah orang semua buat zalim, saya pun join yang zalim tu. Walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tadhlimu. Rasulullah kata, tapi kita orang mukmin mesti tetapkan pendirian kita. Kalau orang jadi baik, kita ikut jadi baik sama. Tapi sekiranya mereka buat jahat, mereka buat kezaliman, maka kita jangan sertai mereka. Dalam konteks Valentine Day ni, kita di awal tadi saya sebutlah, Rasulullah dah sebut bahawa you will surely, kamu akan ikut perangai Yahudi dan Nasrani. Dan jangan lupa ayat 120 surah Al-Baqarah, Yahudi tak akan reda sehingga kita ikut mereka. Maknanya Yahudi dan Nasrani akan sentiasa berusaha supaya umat Islam terikut-ikut dengan budaya mereka. Ibu bapa kena bagi nasihat, para ibu di sini, para ibu kena bagi nasihat, bagi tahu pada anak-anak. Dan saya syorkan ibu bapa ambil tarikh 14 Februari ni pergi bercuti. Bawa keluarga, bawa anak-anak kita pergi bercuti 2 hari 3 hari, kita akan cuti nanti kan. Tapi bercuti bukan sempena Valentine, bercuti untuk mengelakkan anak-anak kita terjebak. Mak-mak kena biasa dengan anak-anak. Biar anak-anak ni tanda mak yang berjaya ialah si ibu ni anak dia berkongsi masalah. Kak Mak, Kak Long, Valentine ni ada orang nak berkenalan dengan Kak Long. Ada orang nak declare bagi saya apa? Nak declare girlfriend boyfriend kan. Mak nasihatlah. Ada mak nasihat, kadang-kadang ada juga mak, tak apalah Kak Long, mak dua-dua ada 5 boyfriend, ayah kau yang ke-6 kan. Ini masalah juga mak zaman moden ni. Kita nasihat kepada mereka, pada anak-anak supaya tidak mudah untuk terpengaruh. Dan memang cerita bab pengaruh ini memang peranan Yahudi dan Nasrani, pelbagai mekanisme yang akan digunakan, internet, media hiburan dan sebagainya, pelbagai mekanisme akan digunakan untuk mempengaruhi. Ketika itu kekuatan iman akan mempengaruhi seseorang. Dan kepada sahabat-sahabat saya, muda-mudi di luar sana, tengoklah dengan siapa kita berkawan. Kalau kawan kita ni yang jenis sambut Valentine tidak ada dosa pahala, maka kita akan terikut-ikut. Sekiranya kawan kita itu orang yang benar-benar menjaga prinsip agama, kita akan terikut-ikut menjaga prinsip juga. Ni orang ucap I love you, apa ni, you are my soul, apa tak? You are my soul, you are a token of my love. Kita pun ucap sama. Kita pun ucap, tak tahu makna pun kadang-kadang yang sekolah menengah tu makna pun tak tahu. Tapi ucap sama, be my Valentine. Tak tahu apa makna. Jadi kita terlalu terpengaruh, dan kembalilah kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan bunga cinta tadi kita jaga kesuciannya, membawa kebahagiaan yang hakiki, insya-Allah. Yang pengaruh ni ramai yang perempuan terpengaruh dengan orang lelaki Orang lelaki ambil kesempatan. Itulah masalah kita sebenarnya yang kita khawatirkan. Bukan semualah, tapi bukan semualah. Yang kita khawatirkan anak-anak gadis kita terpengaruhlah dengan pujukan daripada setengah daripada golongan lelaki. Saya nak kongsi juga, kadang kami Jabatan Agama kalau buat operasi, dia panggil operasi Ops Bunga Mawar kalau malam Valentine itu. Memang kalau yang kita tangkap itu, yang perempuan memang cantik-cantik. Yang laki, ya Allah, muka pecah rumah pun ada. Dalam hati macam mana dia boleh ikut ni, ni pengaruh. Kata-kata Valentine macam-macam lah tadi. Ayat mahal Ustaz, dia ayat itu. Saya kena kekuatan lah pada anak-anak gadis, remaja-remaja kita, cikgu-cikgu di sekolah kena nasihat lah sehari dua ni, mudah-mudahan. Saya kira banyak perkara kita nak bincangkan, tapi masa tidak mengizinkan. Namun saya fikir kita berehat dulu seketika. Tuan Syed pun tak berapa sihat pada malam ini, kita biarkan dia berehat dulu seketika. Kembalinya nanti kita akan sambung lagi pembicaraan tentang tajuk Valentine kita pada malam ini. Jangan ke mana-mana.
kembali bersiaran. Terima kasih kepada muslimin muslimat saudara-saudari sekalian kerana tidak jemu-jemu memberi sokongan kepada kami di Halaqah Akal Tradisi Ilmu dan masih lagi setia bersama kami hingga ke penghujung pertemuan kita pada malam ini. Seperti yang telah saya nyatakan, tajuk kita pada malam ini sememangnya satu tajuk yang sangat menarik, namun disebabkan masa tidak mengizinkan untuk kita ulas lebih lanjut, maka sedar tak sedar tuan kita telah pun sampai ke penghujung pertemuan. Barangkali sebagai mukhtasar mufid, kita nak berikan satu pelan tindakan yang ringkas seringkas-ringkasnya kepada audien kita, silakan. Yang pertama, ini saya manfaatkan daripada Facebook saya. Ada seorang yang sahabat yang dia komen, Ustaz, selalunya orang yang pergi sambut Valentine tak tengok halakah. Okey. Kan? Tak tengok halakah, dia pergi sambut, dia tak tengok halakah. Justru itu yang pertamanya pelan tindakan kita yang menonton pada malam ini. Yang menonton, insya-Allah sampaikan. Para ibu, para ayah sampaikan pada anak-anak. Kawan sampaikan. Tugas kita untuk balighu anni walau ayah, sampaikan. Dan saya syorkan kepada ustaz-ustaz, kepada tuan-tuan guru yang saya hormati, manfaatkan khutbah Jumaat hari Jumaat ni. Ingatkan masyarakat tentang perkara ini, manfaatkan. Ada mungkin boleh kita rujuk Saidul Fawaid. Dalam internet tu type Saidul Fawaid, pelbagai isu ada, antaranya Idul Hub, hari raya cinta ni. Kita boleh rujuk dari segi hujah-hujah Saidul Fawaid. Banyak maklumat, tarik je Idul Hub. Semua, dan juga yang kedua dari segi pelan tindakannya, semua pihak mesti memainkan peranan. Mak ayah, para pihak kerajaan, peniaga-peniaga, muda-mudi sendiri memainkan peranan untuk memastikan kita tidak terpengaruh dengan budaya Kristian ini. Orang Kristian nak sambut Valentine, silakan, tak jadi masalah. Yang masalahnya ialah orang Islam. Dan tegurlah anak-anak muda kita dengan cara yang lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan membentuk masyarakat. Bukan salahkan mereka, tapi dengan penuh kasih sayang, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada tetamu kita Al-Fadil Tuan Said Nur Hisham Tuan Padang Al-Aidrus, seorang pendakwah, tokoh muda negara kita yang sudi bersama kita berkunjung ke Halaqah pada malam ini, walaupun dalam keadaan Al-Fadil tak berapa sihat kerana penyakit BLCN kena belacan maka menyebabkan gangguan sedikit kepada saluran pernafasan. Namun insya-Allah pada minggu depan kita akan kembali bersiaran di dalam Halaqah dan kita akan bincangkan satu tajuk yang saya kira begitu menarik sekali. Sama-sama kita ikuti promo tajuk Halaqah untuk minggu hadapan. Begitulah, pada minggu hadapan kita akan mengupas topik wasiat terakhir bersempena dengan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, begitulah sedikit sebanyak perbincangan tajuk Sejambak Bunga Cinta kita pada malam ini. Sebagai suatu kesimpulan mudah ialah perayaan ini tidak ada kaitan langsung dengan asal-usul daripada agama Islam kerana ia adalah bertolak daripada sebuah kisah yang tidak berapa sesuai untuk kita kenang-kenang sampai ke hari ini. Sementara lagi, sambutan ini pula akan diadakan berdekatan tarikhnya dengan sambutan Maulid Rasul. Sama-sama kita fikir-fikirkan, memberi pesan-pesan kepada kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada melakukan perkara-perkara begitu. Ingat, cinta adalah sesuatu yang suci dan jangan dinodakan, jangan dirosakkan dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat ini. Saya kira sekadar itu saja pertemuan kita pada malam ini. Kami bagi pihak warga Halaqah mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.